Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi yang ke-58. Dan kita sebagaimana yang diberitahu, kita hari ini kita nak sambung perbincangan kita pada muka surat 125. Muka surat 125 iaitu tentang kumpulan kata kerja yang ke-9. Jadi kita boleh lihat sebagai nak ingatkan semula, pelajaran ke-11 ni kita akan bahaskan sekarang ni lah. Pelajaran sekarang ni kita nak bahaskan iaitu ada 4 objektif kita di sini yang disenaraikan di awal pelajaran ke-11, iaitu kita nak membentuk wazan kata kerja kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku bagi setiap kumpulan kata kerja dari aspek pihak dia nak berceritakan tentang seorang, ataupun kita lawan bercakap untuk pihak kedua, ataupun pihak pertama yang sedang bercakap, dan juga dari aspek jantinanya dan bilangannya. Kerana tiap-tiap wazan itu mempunyai bentuk tertentu untuk melambangkan semua ni. Kalau kata kerja telah berlaku, ni kita nak ulang ingat saja supaya dia lebih mantap insya-Allah. Kata kerja telah berlaku, dia ada yang menunjukkan kepada siapa yang melakukan perbuatan itu dalam satu perkataan. Dan tidaknya dalam 2-3 perkataan. Kalau kita kata fa'al, itu menunjukkan seorang lelaki telah buat sesuatu. Kalau perempuan macam mana? Dia tak kata fa'al, dia kata fa'alat. Kalau kamu fa'alta ataupun fa'alti, dan kalau saya fa'altu. Dan seterusnya lah yang telah kita bincangkan, dan eloklah kita ulang balik supaya dia lebih mantap insya-Allah. Jadi yang pertama ni kita objektif kita yang pertama yang kita nak buat daripada kumpulan kata kerja yang daripada 1 sampai 10 ni. Sekarang ni kita nak masuk kumpulan yang ke-9. Tinggal satu lagi sebelum kita masuk objektif kedua nanti, iaitu kita nak menyuruh. Menyuruh ada wazan-wazan dia. Nak menyuruh seorang lelaki ataupun menyuruh seorang perempuan, atau menyuruh ramai lelaki atau menyuruh ramai perempuan. Dan tiap-tiap kumpulan tu ada bentuk-bentuknya yang tersendiri. Daripada kumpulan pertama fa'al, kumpulan kedua fa'al, dan sampailah kumpulan yang ke-10 nanti. Dia ada dia punya bentuk-bentuk untuk menunjukkan siapa yang kita suruh tu, lelaki atau perempuan, dan bilangannya sendiri. Kalau kita boleh lihat muka surat saya rasa 161 Jadi ni nak ulang ingat aja. Kerana kita kadang-kadang seminggu sekali ni kadang-kadang kita lupa lah, ataupun kita tak perasan kita di mana. Jadi sekarang ni kalau yang di paparan ni, inilah dia dikatakan wazan umum dia. Ini kumpulan yang pertama, kumpulan kedua sampailah kumpulan ke-10 di bawah ni. Jadi sekarang kita nak buat sekarang ni ialah yang ke-9 ni. Dan kita dah bincang tadi bahawa tiap-tiap wazan ni, kalau kumpulan pertama fa'al, kalau kumpulan kedua ya fa'al. Ini kata kerja baru kita sekarang sedang buat kata kerja ni. Jadi kita nak, kalau ada lelaki dia kata fa'al, perempuan fa'alat. Begitulah sampai ke semuanya sini. Jadi eloklah kita cuba menghafalnya supaya kita boleh kiaskan dan boleh menggunakan dengan lebih mudah lah. Tak payahlah kita nak buka-buka rujukan dan sebagainya. Kita terus boleh buat saja. Kalau tafa'al contohnya, kalau dia perempuan nak kata macam mana? Tafa'alat. Macam itulah. Kalau yatafa'al untuk lelaki, kalau perempuan nak kata macam mana? Dia sedang buat, perempuan. Daripada yatafa'al ni kita ubah jadi tatafa'al. Jadi kalau kita nak gunakan perkataan lain, katakan ini taqaddam, contohlah taqaddam, dia lelaki. Kalau perempuan taqaddamat. Kalau yang ni yataqaddam untuk lelaki, kalau perempuan tataqaddam, dan seterusnya semua begitulah. Yang kita boleh gantikan huruf-huruf tertentu untuk menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan tu. Kerana bahasa Arab dia satu perkataannya. Bahasa Melayu kita boleh kata dia, seorang perempuan, sedang buat. Bahkan banyak tu. Tapi bahasa Arab tidak. Dia tak ada dia seorang,
Tak ada. Dia terus tulis sini dia. Ya tu untuk menunjukkan dia lelaki. Kalau ta untuk dia seorang perempuan yang sedang buat sesuatu. Wazan dia ya tafa'al ataupun ta tafa'al dan seterusnya. Begitulah daripada kolom yang B ni. Ini menunjukkan semuanya menunjukkan sedang berlaku. Jadi kita dah buat ni kumpulan pertama sampai ke 8 dan kita tinggal lagi 2 lagi. Kita nak bincangkan bahagian kata kerja dia. Dan kemudian kita lihatlah bahagian pelaku yang dilaku, kata terbitan dan juga suruhan nanti suruhan dan larangan. Baik, kita nak lihat tadi kita sedang lihat objektif supaya kita ingat semula apa yang kita sedang buat sekarang ni. Okay, kita kembali pada objektif pelajaran kita yang ke-11 ni. Okay, sebagaimana di paparan Jadi kita akan insya-Allah kita akan nombor 2 nanti kita akan buat untuk suruhan dan larangan. Kemudian barulah kita masuk kata pelaku dan yang dilaku bagi setiap kumpulan 1 sampai 10 tu, sama ada aspek jantina atau bilangan, dan terakhir sekali kita masuk wazan kata terbitan bagi kumpulan pertama sampailah ke 10-nya. Jadi itu yang dapat gambaran umum iaitu pelajaran ke-11 ni apa yang kita akan kuasai insya-Allah. Jadi kita kembalilah kepada perbincangan yang dirancang untuk hari ini, iaitu muka surat 125 sebagai paparan iaitu kita nak bincangkan kumpulan kata kerja yang nombor 9 daripada 1 sampai 9 sampai 10. Sekarang yang ke-9 iaitu wazan dia if'al. Asalnya fa'in lam dia fa'al, tetapi ditambah alif di awal dan dibariskan bawah if, kemudian ain tu kekal if'a, kemudian lam tu disabdukan if'al. Ini wazan dia, pembentukan perkataannya. Baik, apa contohnya? Contohnya ialah i'wajja. I'wajja. Jadi kalau contoh i'wajja ni, jadi kita tahulah 3 huruf asalnya apa dia? Daripada ain, waw, jim. Sinilah fa ain lam ni. Fa ain lam. Ain, waw, jim. I'wajja. Jadi kalau kita cek dalam kamus pun dia akan tunjukkan maknanya lah. Jadi di antara maknanya, dia makna kadang-kadang berdasar kepada ayat untuk memberi makna yang sesuai. Jadi di antara makna yang ketara tu ialah makna telah bengkok. Wajah tu maknanya telah bengkok. Baik, kita lihat dulu bagaimana wazan dia. Kalau telah berlaku if'alla, kalau perempuan if'allat. Dia sama dia letak ta mati je untuk perempuan di akhir tu. Fa'al fa'alat. Fa'al fa'alat. Fa'al fa'alat dan seterusnya lah. Dan kalau kamu lelaki if'alalta, ini dipecahkan balik lam tu Lam tu asalnya disabdu ni. Tapi bila nak bentukkan, nak ditambah ta di akhir tu, dengan ta tu berbaris atas, atau ta baris bawah, ataupun ta baris depan, dia dipecahkan lam tu semula. Jadi dia akan sebut asalnya if'alla, tetapi apabila untuk menunjukkan kepada kamu, seorang lelaki, if'alalta. Kalau perempuan, if'alalti, dan kalau saya, if'alaltu. Jadi untuk maklumat, kumpulan yang ke-9 ni jarang-jarang kita gunakan. Jarang-jarang yang terdapat dalam teks. Jadi kita nak bentangkan sekali lalu lah. Nanti kalau kita jumpa, kita boleh rujuk lah. Tapi yang lain tu kebanyakan banyak di kumpulan 1 sampai ke 8 dan ke 10 nanti memang banyak digunakan ataupun banyak yang akan kita jumpa dalam teks. Yang ni kurang sikit. Jadi tak apalah, kita bentangkan sekali lalu. Baik, kalau menggunakan i'wajja, itu makna telah bengkok. Wajah maknanya dia, sesuatu itu telah bengkok. Mungkin peti ataupun mungkin batang, mungkin apa benda, rotan dan sebagainya lah. Wajah. Kalau perempuan, if'allat, wajat. Kalau lelaki, wajajta. Perempuan, wajajti. Kalau saya, wajajtu. Ini tengoklah keadaan sama ada boleh digunakan tidak, menunjukkan makna aku telah bengkok ataupun kamu telah bengkok ke. Itu tapi dari segi kiasnya memang boleh disebut. Tapi dari segi makna kita lihatlah keadaan macam mana. Baik, jadi itu ialah untuk bilangan 1. Kalau bilangan ramai beginilah dalam paparan ni, if'alu, if'alalna, pendek nun ni, dan if'alaltum, kamu lelaki ramai, ataupun if'alaltunna, kamu ramai perempuan, ataupun if'alalna, kami. Kalau kita gunakan ain waw jim,
Jadilah dia i'wajju, i'wajajna, i'wajajtum, i'wajajtunna dan i'wajajna. Jadi ini perbentangan untuk mendedahkan sahaja. Tapi kemungkinan tak akan jumpa lah. I'wajajtum kemungkinan tak akan jumpa. Kemungkinan perkataan lain mungkin ada yang sesuai dalam konteks tu menggunakan wazan if'al. Baik, ini telah berlaku dan kita lihat sekarang ni sedang ataupun akan berlaku. Bagaimana bentuk dia? Jadi daripada if'al dia akan jadi yaf'allu. Daripada if'al tadi ada pecahan ni sampai 10. Ini pecahan ni. Kalau yaf'allu pun ada pecahan ni sampai 10 yang menunjukkan kepada siapa yang melakukannya, lelaki atau perempuan dan bilangan dia. Jadi kita lihatlah dulu dia punya wazan yang umum ni iaitu yaf'allu untuk lelaki. Kalau perempuan taf'allu. Jadi ya di sini digantikan dengan ta, taf'allu. Kalau kamu seorang lelaki pun sama bentuk dia, wazan ni sama dengan dia seorang perempuan. Hanya konteks yang menentukan. Ini dah banyak kali kita sebut. InsyaAllah kita fahamlah apa yang dimaksudkan ini. Iaitu ta ni tak berubah. Untuk kamu seorang lelaki dan konteks ayat menunjukkan sama ada kita ni nak menceritakan tentang dia seorang perempuan ataupun kamu seorang lelaki. Kita tengok konteks ayat nanti. Kemudian kalau kamu seorang perempuan, taf'allin, ada tambah ya nun. Dan kalau saya af'allu, ditambah alif di awalnya. Baik, kalau gunakan ain waw jim tadi tu ya'wajju, ta'wajju, ta'wajju, ta'wajjin dan a'wajju. Ini dia punya apa ni? Dikiaskan dengan wazan yang di atas tadi iaitu wazan daripada fa'in lam. Yaf'allu dan sebagainya. Kalau ramai wazan dia yaf'allun, ditambah waw nun untuk ramai mereka lelaki. Dan kalau mereka perempuan yaf'alalna. Dan kalau kamu ini lain sikit ada perubahan sikit dipecahkan lam tu. Okey, dan kalau kamu ramai lelaki taf'alun dan kalau kamu ramai perempuan taf'alalna. Ini kadang-kadang tak ada rasionalnya begitu kita hafal begitu je lah. Kita kena tahu dan kalau kita jumpa kita fahamlah bahawa kadang-kadang dia dipisahkan daripada sabdu tu. Kerana nak sebut sabdu ni kalau letak taf'allana dah tak sedap tu dari sebutan pun susah. Itu pasal dipecahkan lam ni. Daripada asalnya taf'al di sini di sini taf'allu asalnya begitu, tapi kalau nak letak nun daripada atas dah susah dah. Kita kena pecahkan sabdu tu daripada lam tu. Itu di antara rasional lah. Kadang-kadang satu sabdu tu dipecahkan jadi dua nampak zahirnya dan kadang-kadang dikekalkan begitu. Kalau di sini tak ada masalah. Taf'allun tak ada masalah, tapi oleh kerana ni nun tambah di akhir tu berbaris atas pula, ini terpaksa dipecahkan. Itu mengikut kaedah pembentukan perkataan dalam bahasa Arab. Baik, kalau kami naf'allu. Jadi kita gunakan ain waw jim. Inilah dia punya cara pembentukannya. Ya'wajjun, ya'wajajna, ta'wajjun, ta'wajajna dan na'wajjun. Jadi ini pendadahan awal lah, ataupun untuk menunjukkan bahawa ada setengahnya kalau boleh digunakan dia akan gunakan wazan-wazan yang kita senaraikan di sini. Baik. Sekarang ni kita tengoklah daripada korpus Al-Quran tu nak melihat berapa banyak perkataan yang ada dalam Quran yang menggunakan wazan if'al. Jadi cara kita nak gunakan korpus ni kita dah buat 2-3 kali saya rasa tak ada masalah lah, insya-Allah kita boleh. Okey, saya harap nampak dalam paparan Jadi korpusquran.com ni. Jadi kita seperti biasa, kalau kita tak biasa nak buka ni mungkin kita perlu diingatkan semula lah. Kita pilih Quran Dictionary. Dan di bawah tu ada morphological search. Dan di sinilah kita pilih iaitu part of speech kita pilih verb je dulu. Verb ataupun pilih semua sekali lah nouns all lah atas tu all. Dan kita pilih form dia ni, pilih nombor 9. Nombor 9 Roman dilambangkan dengan IX. Bila kita pilih form ni dan kita search, dan dia akan senarai dalam Quran yang terdapat tak banyak, satu muka surat je. Ini saja yang terdapat dalam Quran berdasarkan kepada website ni, iaitu perkataan yang dibuat daripada bentuk if'al. Kalau kita lihat form ataupun kumpulan yang lain memang berbanyak muka surat dia, tapi di sini
Nampak sikit aja. Jadi di sini yauma tabyaddu. Jadi tabyaddu yang pertama ni. Kita boleh analisa sikitlah. Tabyaddu, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu. Sama lah ni. Jadi tabyaddu dengan taswaddu, mana dia punya wazan yang kita bincang tadi? Kita lihat balik. Tapi kalau kita dah hafal, kita dah nampak lah. Tapi kalau kita belum berapa hafal, kita akan cari satu persatu lah tu. Jadi taf'allu, di sini ni. Taf'allu, tabyaddu. Yang lain tak kena. Ini taf'allin. Tak bunyi tak. Ni af'allu. Jadi tabyaddu, inilah kumpulan dia. Iaitu dia seorang perempuan ataupun dia seorang lelaki. Sama ini. Kita tengok konteks ayat dia. Sama ada dia kata dia seorang perempuan ataupun kamu seorang lelaki. Jadi kita kembali balik pada ayat tu. Kita lihat bagaimana perbincangan dia. Okey, kita tengok kapus balik. Yauma tabyadul wujuh. Wujuh ni ialah plural bagi wajh, muka. Dan bahasa Arab, kalau plural bagi yang tidak bernyawa, dia anggap perempuan. Itu pasal dia ta di sini. Pada hari jadi putih muka-muka dan hitam muka-muka. Dia menunjukkan dua golongan, golongan yang diredai dan golongan yang dimurkai, orang kafir dan Islam. Dia tabyaddu tu wazan dia, taf'allu. Ta di sini menunjukkan pada muka-muka ni. Jadi siapakah yang putih di sini? Pada hari yang putih sesuatu, siapa yang putih ni? Beberapa muka jadi putih. Dan ada juga yang hitam, iaitu beberapa muka menjadi hitam. Dia melambangkan dua kumpulan itulah. Itu terjemahan beginilah, would become white dan ataupun would become black. Ini dia punya dua ayat yang samalah. Dan seterusnya, wa ammal ladzi iswaddat. Iswaddat, mana wazan ni? If'allat. Jadi kalau kita lihat kumpulan apa ni dalam nota tadi, if'allat. Jadi yang pertama telah berlaku ni. If'alla, tapi dia ta sini, if'allat. Jadi menunjukkan dia perempuan. If'allat iswaddat. Jadi inilah tempat dia. Pecahan daripada if'alla. Tapi dia menunjukkan kepada perempuan. Jadi kita kena biasakan ya. Kalau kita kena biasakan dengan membaca teks lah. Kemungkinan kali pertama kita jumpa ni tak begitu ingat ya. Tapi kalau kita analisa dan kita melihat bagaimana penggunaan dia, kita akan lebih mantap macam ni. Jadi iswaddat, wazan ni if'allat. Bawah tu ialah ibyaddat, wazan pun sama, if'allat. Dan seterusnya. Di sini muswaddan, di sini kita belum lagi bincang kerana dia dalam kategori pelaku. Samalah muswaddan dengan mukhdarratan, ni tambah ta ni untuk menunjukkan perempuan. Kemudian musfarran, yang ini kalau muswaddan ni yang gelap, yang hitam. Ini mukhdaran yang hijau, musfarran yang kuning. Ini pun musfarran yang kuning. Ini muswaddan yang hitam. Dan seterusnya. Itu sajalah yang ada dalam Al-Quran yang menggunakan wazan if'alla, tak banyak. Jadi itu yang saya kata tadi, iaitu wazan if'alla ni tak banyak sangat, tapi dia ada. Jadi kalau kita dah lalu sekali tu tak apalah, insya-Allah kita dah tahu. Baik, jadi kita rasanya tak ada masalah ni. Kita kembalilah kepada perbincangan kita. Jadi kita akan bincang satu persatu pecahan dia dan kita akan buat praktikal sikit. Jadi kita dah selesai kumpulan kata kerja yang ke-9, iaitu wazannya if'alla. Sekarang ni kita nak masuk wazan kata kerja yang ke-10. Wazan yang ke-10 tu wazan dia ialah istaf'al. Jadi bagaimana dia dibentuk? Diletakkan alif sin ta di awalnya, ista. Soalan begitulah. Ista, kemudian fa tu dimatikan. Istaf'al. Daripada wazan fa'al yang asalnya. Itu yang ke-10. Ini ditambah 3 huruf lah. Ini kategori ditambah 3 huruf. Kalau kita lihat jadual kita semula, itu muka surat 161. Kita nak biasakan dengan pembentukan wazan dalam jadual ni. Jadi kita lihatlah di sini fa'al, asalnya fa'al, dipecah sampai 50 ni. Jadi kita yang ke-10 ni istaf'al. Ini pecahan dia, istaf'al, ista kemudian fa'al. Kemudian kata kerja sedang berlakunya yastaf'il.
Bersalahan dengan yang asal tu fa'al, yaf'al. Kalau fa'al, yufa'il. Dan sampailah yang ke-10 ni. Baik, kita lihat semula perbincangan ni bagaimana. Istaf'al. Contoh di sini, istafham. Digunakan istafham, iaitu apakah makna fa, ha, mim. Itu kita buka kamus nanti kita akan nampak. Tapi dah ada dicatat sini, tak apalah, kita lihat dia dulu perbincangan pembentukan wazannya. Jadi ista di sini, ista ni kebiasaannya, tidak semestinya sentiasa. Kebiasaan maknanya meminta sesuatu. Jadi macam istaghfar, meminta ampun. Istafham, meminta faham. Itu yang bertanya tu. Diterjemahkan sebagai bertanya. Kerana bertanya tu meminta kefahaman sesuatu. Itu dikatakan istafham. Baik, macam mana dibentuk? Samalah sistem pembentukannya. Kalau lelaki dia letak ta yang beri mati, istaf'al, istaf'alat. Kalau kamu lelaki, istaf'alta. Kalau kamu perempuan, istaf'alti. Kalau saya, istaf'altu. Jadi kalau kita dah hafal ini dengan mantap, kita gunakan fa, ha, mim, kita boleh buat sendiri dah. Istafham. Daripada istaf'al, istafham, istafham, istafhamat untuk perempuan. Kamu istafhamta. Kalau kamu perempuan, istafhamti. Kalau saya, istafhamtu. Dia nak tanya, apa yang kamu tanya tadi? Contohlah, nak tanya perempuan, apa yang kamu tanya tadi? Madza istafhamti anifan. Anifan tu tadi. Jadi kita guna ni, istafhamti. Kamu tanya apa tadi? Kalau lelaki, oi Mat, kau tanya apa tadi Mat? Contohlah Jadi, madza istafhamta ya Mat? Macam itulah. Kau nak gunakan aplikasi ni. Jadi istafham, bila kita sebut istafham tu, kita faham maknanya minta faham. Dan bahasa Melayu kita tak kata minta maaf, minta faham. Kita tanya bertanya. Itu je lah. Jadi inilah dia wazan yang pertama ataupun bilangan 1. Kita boleh bentuk dia berdasar kepada wazan yang pecahan daripada istaf'al tadi. Di istafham, istafhamat, istafhamta, istafhamti dan istafhamtu. Ini untuk seorang. Kalau ramai begini bentuk dia. Istafhamu, istafhamna, istafhamtum, istafhamtunna, istafhamna. Dia mungkin timbullah soalan macam mana nak hafal ni. Ini tak ada cara lain lah. Kenalah sebut selalu dan kena faham sikit dan kena meratib sikit lah. Itu kalau bagi saya begitu lah. Cara lain tak ada dah. Jadi hanya kemungkinan lah kita ikut susunan ni untuk memudahkan. Istafham, kemudian dia lelaki, kalau perempuan istafhamat. Selesailah pihak yang ketiga tu, pihak dia tu. Kemudian pihak yang ke depan yang kita dalam cakapnya, istafhamta, istafhamti. Dia anta, anti. Kemudian kalau saya, istafhamtu. Kalau nak hafal pun mungkinlah ini cara yang membantu hafalannya. Ini untuk seorang. Kalau ramai, istafhamu, panjang di akhir tu. Kalau perempuan, istafhamna. Jadi kita dah hafal bagi pihak ketiga tu, mereka. Kemudian kalau kamu ramai lagi, istafham, tum, tum tu, antum. Kemudian kalau ramai perempuan, istafhamtunna, antunna tu perempuan. Dan kalau kami, istafhamna. Jadi memanglah kita kena sebut selalu dan cuba menghafalnya. Tapi kalau kita mengikut proses ataupun struktur begini, daripada mulakan dengan dia, pihak dia, kemudian pihak kamu, pihak dia ada dua, lelaki perempuan, pihak kamu pun ada dua, lelaki perempuan, dan pihak yang bercakap ni sama lelaki atau perempuan sama je. Ini bilangan 1. Kemudian bilangan ramai, mulakan dengan pihak mereka, lelaki, perempuan, kemudian pihak yang di lawan bercakap, kamu lelaki, kamu semua lelaki, atau kamu semua perempuan, dan kami yang sedang bercakap ni. Jadi kalau nak hafal, cubalah begitu. Dia punya cadangan ni lah, tips dia untuk menghafal 10 ni. Dia pecahan daripada istaf'al. Jadi kalau dah nampak tu, insya-Allah lah kita cuba melatih je lah. Jadi kalau telah berlaku untuk mereka, istafhamu, istafhamna untuk mereka perempuan, istafhamtum untuk kamu semua lelaki, istafhamtunna untuk kamu semua perempuan, dan istafhamna untuk kami. Kami telah bertanya, kami telah minta faham. Baik, itu telah berlaku yang A di sini. Macam mana pula sedang berlakunya? Daripada istaf'al, dia akan jadi yastaf'il. Yastaf'il pun samalah.
Ini untuk lelaki. Kalau perempuan, tastaf'il, digantikan ta. Kalau lelaki kamu seorang, tastaf'il juga. Dan kalau kamu seorang perempuan, tastaf'ilin, ditambah ya nun di akhirnya. Dan kalau saya, astaf'il. Dan kalau mereka, yastaf'ilun, untuk mereka lelaki. Perempuan, yastaf'ilna. Dan kalau kamu semua lelaki, tastaf'ilun. Dan kalau kamu semua perempuan, tastaf'ilna. Dan kalau kami, nastaf'il. Kalau kita kiaskan dengan fa ha mim, sini. Fa ha mim. Kita letaklah fa ha mim ni di bahagian fa ain lam di sini. Terbentuklah perkataan daripada yastaf'il jadi yastafhim. Yastafhim. Kalau tastaf'il jadi tastafhim. Dan kalau tastaf'il juga jadi tastafhim. Dan kalau kamu perempuan, tastafhimin. Dan kalau saya, astafhim. Kalau mereka ramai lelaki, yastafhimun. Kerana yastaf'ilun. Ini yang kita perlu kiaskan. Fa ain lam tu gantikan fa ha mim. Yang pertamanya ada fa ha. Fa sama lah juga dengan asal, wazan asal ni. Tapi kita kena kiaskan yang lain. Gantikan ain lam tu dengan ha mim. Mereka perempuan, yastaf'ilna. Kalau mereka perempuan bertanya, yastafhimna. Kalau kamu semua lelaki, tastaf'ilun, tastafhimun. Kalau kamu semua perempuan, tastaf'ilna, tastafhimna. Dan kalau kami, nastaf'il, nastafhim. Jadi ini ialah wazan dia. Jadi dah nampak dah tu dah dibentangkan ni. Kita hanya tinggal untuk berlatih je lah. Dan di sini mari kita lihat kamus. Kamus macam mana nak melihat makna daripada yang pertama ni, fa ha mim. Dan daripada kumpulan pertama jadi kumpulan ke-10. Jadi kita buka kamus dulu, ada kamus di sini. Ataupun kalau masing-masing ada kamus, boleh cuba sama-sama kita. Jadi kita cari 3 huruf asalnya, fa ha mim. Fa ha mim di sini ya. Kemudian cari bahagian ha. Scroll lagi bawah dekat akhir ni. Ha. Baru jumpa lah. Okey. Baru kita jumpa. Cari fa ha mim. Jadi saya scroll ke sini jumpa pun ya. Jadi fa ha mim. Kalau kumpulan pertamanya dia ini barisnya. Baris ha ni yang fa ain lam ya. Yang ain tu kadang-kadang fa'al, kadang-kadang fa'il, kadang-kadang fa'ul. Jadi nak tahu sama ada dia wazan dia yang tak berbaris ni. Nak tahu sama ada dia fa'al, fa'il, fa'ul, kamus menentukan. Jadi kamus mengatakan fahima. Ha ni pada bawah lah, yang kedua ni. Jadi wazan dia fa'il lah tu. Fa'il ni. Kemudian A ni menunjukkan sedang berlakunya. Yaf'al. Dia tak boleh kata yaf'il, tak boleh kata yaf'ul. Jadi yafham. Yafham. Tak boleh kata yafhim, tak boleh kata yafhum. Ini ulang kaji je ya. Kita punya apa ni, kumpulan pertama. Dan dalam kurungan ni ialah kefahaman. Apa makna fahima ni? Maknanya to understand, tahu, faham, itulah maknanya. Dan dalam kurungan ni ialah kefahaman. Sama ada nak sebut faham ataupun faham. Ini pun dah digunakan dalam bahasa Melayu ya, faham. Digunakan bentuk kata terbitan ni dalam kurungannya. Baik, kita ni kumpulan ke-10. Jadi kena scroll lah tengok apa makna ni kedua. Kalau faham maknanya apa? To make understand, memahamikan seorang tu. To instruct pun boleh. Kalau nombor 4, di sini 4 iaitu afham. Kita lihatlah nombor 4, kumpulan nombor 4 tu macam mana bentuk dia. Af'al, yuf'il, muf'il, muf'al, if'al. Jadi kalau nombor 4, afham, yufhim, mufhim, mufham, ifham. Dan makna apa nombor 4 ni sama dengan makna nombor 2. Tengok nombor 2 atas tadi. Maknanya apa? To make understand, untuk memahamkan seorang tu. Okey. Kemudian nombor 5 ni, apa wazan dia? Tafa'al. Jadi nak kiaskan tafaham. Apa makna tafaham? To try to understand. Dia cuba memahami sesuatu. Itu maknanya tafaham. Jadi kalau kita nak beritahu orang, cubalah kau faham situasi ni. Cubalah kau tafaham situasi ni. Kita gunakan yang ni lah. Ada beza sikit Kalau tafa'al tu maknanya kita memahami satu sedikit demi sedikit. Kalau yang pertama ni fahim ni maksudnya faham dah serentak. Oh aku faham, dah faham lah. Tapi kalau tafaham, sikit-sikit dia nak faham benda tu. Sikit-sikit lama-lama dia faham. Itu wazan di antara wazan yang ditunjukkan oleh wazan
tafa'al, wazan tafa'al, dia tunjukkan bahawa nak melakukan perbuatan yang kumpulan pertama tu sedikit demi sedikit. Itu yang dihuraikan, to try to understand or comprehend, to understand gradually. Ini dia, sikit-sikit. Tapi ada makna lain, tengok konteks ayat. Yang kita nak cari ni nombor 10. Kena scroll lagi. Yang ni nombor 7, nombor 5, 6. Kemudian ni nombor 8. Nombor 10 ni, X ni. Apa makna istafham? To inquire. Itulah, meminta kefahaman. To ask. Tanyalah tu. Ini yang ditunjukkan oleh kamus. Kalau makna 10X ni apa dia? Iaitu wazan dia istaf'al. Bukan wazan fa'al yang asal tu. Jadi kita tahulah, kalau kita dah faham perbentukan ni, kita boleh jumpa perkataan tertentu, kita cari dalam kamusnya. Dan kita boleh berdikari lah. Untuk apa ni? Untuk menguasai bahasa Arab ni. Untuk terus nanti, insya-Allah kita boleh buat sendiri. Kita boleh baca teks mana-mana dan berdasarkan kepada wazan telah kita lalui ini, kita boleh cari sendiri makna suatu perkataan dengan menggunakan kamus. Jadi itulah objektif dia, kita belajar ataupun kita cuba faham makna-makna wazan ni daripada kumpulan pertama sampai ke kumpulan ke-10, dan ada wazan 5 je nanti, dan pecahan-pecahan nanti memang tak boleh lari. Tiap-tiap kali teks kita baca akan ada lah salah satu terkena lah juga. Jadi kalau kita dah lalui ni, kita insya-Allah akan mantapkan lagi. Jadi ini ialah cara nak mencari makna berdasarkan kepada kumpulan kata kerja tu. Baik, kalau dah siap tu, dah nampaklah satu contoh untuk mencari makna dalam kamus, kita lihatlah balik kita punya korpus Al-Quran tu, apakah dia perkataan-perkataan yang terdapat dalam Quran yang menggunakan wazan yang kumpulan ke-10 ni, iaitu istaf'al. Jadi seperti biasa, kita pergi tengok Quran Dictionary, dan kita pilih morphological search, dan kita pilih kalau nak ringkaskan ataupun nak kecilkan pencarian tu, kita pilih verb saja, dan form ni kita pilih yang nombor 10. Jadi ada form lain dalam dalam ni, tapi form lain tu saya anggap memang dia jarang-jarang lah guna. Jadi kita fokus pada yang biasa, iaitu 1 sampai 10. Dan kita search dia. Dia akan paparkan dalam Al-Quran yang menggunakan wazan istaf'al. Kalau kita lihat ni memang banyak lah. Di bawah ni lebih pada 8 muka surat ni. Kalau kita pergi ke muka surat 8 ni, yang terakhir, jadi ada 8 muka surat ni berdasar pada website ni yang menggunakan wazan istaf'al. Dia yang muka surat ke-8 ni ialah yang akhir-akhir, Quran yang akhir-akhir, juzuk Ammar dan sebagainya. Baik, kita boleh lihat dari sini. Yang pertamanya, kalau kita lihat pada website ni, kita besarkan sikit. Tapi ini ialah kumpulan yang ada istaghna. Dia ada huruf lemah di akhir tu. Istaghna, istaf'al. Sama tu wazan dia. Dia apa makna istaghna di sini? Iaitu dia menganggap dia kaya, dia tak perlu pada dia tak perlu kepada sesuatu. Itu maknanya istaghna. Itu dari terjemahan beginilah, can do without them. Tengoklah apa nak terjemahkan berdasarkan kepada konteks ayat tu. Dan istata'tum ini ada huruf lemah. Jadi kita tinggalkan dulu KIV dulu, kerana apa ni, dia ada perbahasan yang agak detail sikit. Kita lihat di sini, sanastadrijuhum, ni asal dia. Sa ni ditambah awal untuk menunjukkan kepada akan datang. Jadi nas, asal dia nun ni, nastadriju, hum ni mereka. Jadi nastadrij, itu dia punya wazan. Jadi di manakah wazan yang kita bincangkan sebelum ni? Itu kata kerja sedang berlaku. Kalau kita lihat muka surat 126 tu, nastaf'il, mana dia? Yang sini, nastaf'il, nastadrij. Dia asal maknanya ialah dal ra jim, nastaf'il nastadrij. Di ayat ni ialah nastadrijuhum. Dia apa makna nastadrijuhum ni? We will progressively lead them. Maksudnya istidraj tu, ini di antara perkataan datang pasti ialah istidraj. Istidraj maksudnya dengan cara sedikit demi sedikit, membawa dia kepada sesuatu. Kalau segi maknanya, fadhar ni, dan tinggalkan
biar dah kepada aku. Wa man yukadzibu bihadzal hadits, dan siapa yang mendustakan hadis ini, iaitu cerita ini ataupun Quran dan sebagainya, sanastadrijuhum, kita akan sedikit demi sedikit membawa mereka min haitsu la ya'lamun, kita akan bawa mereka ke azab dan sebagainya, melihat tafsir lah. Min haitsu, dari kira-kira di tempat yang mereka tidak ketahui. Jadi ini nastadrij, nastadrijuhum. Jadi kalau kita buka kamus, kita carilah, ini praktikal ya. Nastadrij kita dah tahu dah, asalnya ialah dal ra jim. Jadi kita buka kamus dal ra, dan kita lihat kumpulan yang ke-10 tu. Okey. Dal ra jim, dal ra jim. Ini dia. Dal ra ba. Okey, scroll lagi bawah. Ni dal ra jim, kita nampak di depan ya. Okey, dal ra jim, daraj yadruj, kemudian duruj. Apa makna asal da ra jim ni? Lain sikit maknanya. To walk, to go, to walk, to move, proceed, advance, sebagainya, approach gradually. Adalah makna yang sedikit demi sedikit tu. Ini memang banyak maknanya dan berdasar pada konteks. Jadi kita sekarang nak cari nombor 10 dal ra jim ni, yang ada nombor 2 ni darraj, yudarrij, mudarrij, mudarraj, tadrij. Kemudian ada lagi apa? Yang nombor 3 pula daraj, yudarrij, mudarrij, mudarraj, diraj ataupun mudarajah. Kemudian nombor 4 adraj, yudrij, mudrij, mudraj, idraj. Sampai ke situ kita kena kuasai sebenarnya. Dan nombor 5 V ni, nombor 5 iaitu tafa'al, tadarraj, tadarraj,